وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. Kitab Mad Ad-Durr Tsamin, muka surat 32, baris yang ketiga daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, dan dikatakan pada manusia itu mati, iaitu bercerai nyawa daripada badan. Pada Allah Ta'ala itu hukum mati jika ada hidupnya dengan nyawa dan dengan makan dan dengan muzash. Sama perbahasan sifat yang ke-10, iaitu sifat hayat. Sifat yang bukanlah sifat yang keempat, ataupun sifat yang keempat daripada sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib i'tiqad bahawasanya Allah Ta'ala ada sifat hayat, dengan makna Allah Ta'ala itu ada sifat penghidup. Maka bila kata Allah Ta'ala mesti bersifat dengan sifat hayat, adakah sifat hayat dia sama dengan kita? Jawabnya tidak. Tak sama dari sudut mana? Tak sama dari sudut hidup. Kita hidup dengan sifat hayat ni memerlukan kepada makan, memerlukan kepada nafas, memerlukan kepada suhu badan yang normal, barulah boleh kita hidup. Adapun Allah Ta'ala hidup dia tak berhajat makan, tak berhajat minum, tak berhajat nyawa, tak berhajat suhu badan, tak payah. Maka kata musannif, dan dikatakan pada manusia itu mati. Apa yang kita kata manusia itu mati? Mati itu macam mana? Iaitu mati tu bercerai nyawa daripada badan. Bercerai nyawa daripada badan. Makna sifat penghidup, sifat hayat Allah Ta'ala letak di ruh, Allah Ta'ala letak di nyawa. Jadi bila malaikat maut ataupun malaikat Israel itu mencabut nyawa, maka dia cabut ruh. Cabut ruh, bila cabut ruh yang ada sifat penghidup, sifat hayat di situ, maka tak ada lah kita ni hidup. Jadi bila tak hidup panggil mati. Maka Allah Ta'ala mencipta sifat mati letak di dia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, khalaqal mauta wal hayata. Allah Ta'ala itu menciptakan sifat penghidup, sifat hayat dan sifat mati. Bila kata cipta ni makna dia ada. Kemudian kata dia, pada Allah Ta'ala itu hukum mati bila jika ada hidupnya, hidup Allah dengan nyawa. Kita tak boleh kata Allah Ta'ala itu mati, bahkan selama-lamanya dia hidup dengan sifat sabitnya, sifat penghidup. Tetapi kalau kita nak sabitkan Allah Ta'ala itu mati, boleh tak? Boleh kalau anda kata hidup Allah tu dengan nyawa. Pertama,
Jadi adakah Allah Ta'ala hidup dengan nyawa? Tak ada. Maka tak boleh sabit mati dia Tuhan. Yang kedua, dan dengan makanan. Kita manusia kalau tak makan beberapa hari, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mati itu. Ataupun kadang-kadang orang tak makan sehari mati. Dan boleh juga tak makan 2 jam mati. Boleh juga. Sebab Allah Ta'ala yang mati kan. Bukan nasi makanan tu. Cuma dari sudut sebab musabab. Kenapa kawan tu hidup? Oh, kawan tu hidup dengan nyawa. Oh, kawan tu hidup dengan makanan. Itu sebab musabab ya. Bukan makna mesti begitu. Tidak. Allah Ta'ala yang menghidupkan dia, tapi dengan wasilah adanya makan, adanya nyawa. Dan dengan muzah ni suhu badan yang normal. Jadi Allah Ta'ala boleh kita kata mati kalau Allah Ta'ala hidup itu dengan sabitnya suhu badan yang normal pada dia. Jadi masalah sekarang ni, adakah Allah Ta'ala itu ada suhu badan? Tak ada. Maka kita tak boleh kata Allah Ta'ala tu mati. Sebab itu je jalan untuk kita kata sesuatu benda mati. Sesuatu benda tu mati sebab apa? Antaranya sebab-sebab ni tak ada makan, suhu badan tak normal, ataupun dia tak ada nyawa. Allah Ta'ala kalau ada sabit dia hidup dengan tiga-tiga ni, maka Allah Ta'ala boleh kata mati ya. Tapi boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab tak ada benda ni, tak ada nyawa. Allah Ta'ala tak ada nyawa. Allah Ta'ala tidak ada suhu badan. Allah Ta'ala tidak makan baru nak hidup. Tidak. Itu semua makhluk belaka. Maka kata musannif rahimahullah, maka adalah pada hak Allah Ta'ala itu, yakni sifat hayat pada hak Allah, pada zat Allah itu, ibarat yakni faham daripada sifatun tusahhihu liman qamat bihil idrak wa la tata'allaku bi syai'in. Iaitu sifat, yakni satu sifat. Jadi sifat hayat ni satu je. Dia bukan banyak, dia bukannya sikit tak, dia satu je. Bukan masalah banyak ke sikit, penghidup Tuhan tu, sifat hayat Tuhan tak, dia satu je. Lagi pula yang qadim, makna sejak azali sudah sabit sifat hayat bagi Allah. Jadi bila sejak azali sudah sabit sifat hayat bagi Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sudah ada dan hidup sejak azali. Jadi azali ni asal dia bukan masa. Sebab azali ni ialah zaman yang tak ada masa. Tapi kita terpaksa juga kata masa dan zaman kerana nak membezakan antara waktu azali dengan waktu yang bukan azali. Jadi kita pun kata azali itu pun waktu, padahal tak ada waktu pun. Dia tidak ada waktu azali ni. Yang ada waktu ni sekarang. Dia panggil ma la yazal, benda yang ada waktu sekarang ni, yang tak ada, yang habis dah masa azali, masuk waktu sekarang ni, masuk waktu makhluk pertama yang Allah Ta'ala ciptakan sampai kiamat. Semua tu ada masa belaka. Ni tak ada masa zaman azali tu, tapi kita sebut zaman masa tu sebab no banding dengan masa yang betul-betul ada masa. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, lagi berdiri pada zatnya, zat Allah. Berdiri makna ada. Jadi sifat penghidup Tuhan ni sifat yang ada, bukan sifat yang reti tak. Sifat yang ada. Bila kata ada, mesti reti, mesti sungguh. Itu. Dia bukannya hidup. Sebab tu sifat ma'ani ni dia bukan abah pasal kuasa Tuhan, kehendak Tuhan, hidup Tuhan, mendengarnya Tuhan, tidak. Tapi nak sebut satu sifat yang ada di zat Tuhan. Jadi kalau kita kata hidup tak ada di zat Tuhan, dia faham je. Cumanya kita faham hidup Tuhan tu tak sama makhluk lah. Hidup Tuhan, hidup makhluk ni kita faham berhimpun. Kita kata dia ni hidup lah. Faham kata orang gini hidup sebab apa dia boleh bergerak. Takkan satu benda yang berpejal lah, macam pokok ke apa, bukan gerak dengan kehendak sendiri. Ini maksud kata dia bergerak dan berpindah ni dengan kehendak sendiri. Maka pasti kita kata dia tu ada hidup, dia tu mesti hidup. Bila kata hidup, mesti ada sifat hayat, namanya penghidup. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala,
Berdiri yang ni ada pada zatnya, zat Allah, zat tu yang qadim. Zat Allah memanglah qadim, sabit dah. Waktu yang sifat yang kedua dulu tu, sifat qidam. Sifat pertama sifat wujud, sifat kedua sifat qidam. Ni sifat yang ke-10 dah, sifat hayat. Masih lagi dia sabitkan zat Allah tu qidam untuk kita lebih kuat dan lebih mantap pegangan terhadap keqadiman Allah, zat dan sifat dia. Lagi pula mensahkan, yakni mensahihkan ia sifat hayat bagi segala sifat yang berdiri dengan dia, dengan zat, yakni yang ada pada zat. Ini sifat hayat Allah. Bila kita belajar sifat hayat ni untuk apa? Untuk nak kata Allah bersifat dengan sifat selain hayat, iaitu kudrat ilmu, kudrat ilmu, iradat, sama basar kalam contohnya. Semua tu tidak akan sabit kalau kita tak sabit sifat hayat di Tuhan. Macam mana Allah Ta'ala nak bersifat berkuasa, berkehendak, pelihat, pendengar kalau kita tak sabit Allah hidup? Jadi dia kata sifat penghidup dengan sifat penghidup Allah hidup ni, dia tu menjadi seolah-olah dari sudut akalnya kita kata dia syarat sah untuk sabit sifat lain. Tu dari sudut nisbah pembahasan kita sahaja. Adapun hakikat di sudut Tuhan tu bukan main syarat-syarat. Takut kita faham bila kata syarat ni, syarat tu mari dulu, masyrut, benda yang disyaratkan mari kemudian. Tak boleh. Tu bukan pada hak Allah Ta'ala. Ini nak bagi faham perbahasan sahaja. Macam contoh kita kata syarat sah sembahyang berwudu. Berwudu tu bukan waktu tengah sembahyang, waktu sebelum. Lepas tu baru mari sembahyang. Menutup aurat dulu baru mari sembahyang. Tak ada tutup aurat sambil sembahyang, tak ada. Jadi kita kata sekarang ni hayat, sifat penghidup tu syarat bagi adanya dan sabitnya sifat lain. Bukan bermakna sifat hayat mari dulu, sifat lain mari kemudian. Bukan. Ni kena jelas. Takut tak jelas takut kata gitu, mana hayat mari dulu kemudian akan datang sifat lain mari sebab kata syarat. Bukan. Kita dah kata dah semua sifat Allah qadim. Bila qadim ni tak ada awal, tak ada mula. Jadi semua sekaligus sabit pada Allah Ta'ala. Cuma ni dari sudut dalil. Kenapa kita letak hayat sebagai sifat yang wajib belajar? Sebab dia tu sifat yang mengesahkan kata sabitnya sifat-sifat yang lain. Kalau tak ada sifat hayat ni, tak akan sabitlah kudrat, iradat dan sebagainya. Jadi sia-sia. Sebab Allah Ta'ala mati. Buat apa nak kita nak bahas iradat dia? Buat apa nak bahas sifat pendengar dia? Dah mati dah, tak ada benda. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah, yakni apa maksud sifat yang berdiri dengan dia tu? Sifat yang apa nama tu? Sifat yang ada pada zat tu, iaitu ada padanya pada Allah Ta'ala tu idrak, iaitu dia panggil satu istilah nama sifat idrak. Apa sifat idrak? Iaitu sifat idrak alim. Sini kena tulis sikit lah. Kalau kita Hasyiah Syarqawi ala Hudhudi tu, dia tulis sini alimun dan sami'un dan basirun dan mutakallimun. Kalau terjemahnya, zat Allah yang mengetahui, zat Allah yang mendengar, zat Allah yang melihat, zat Allah yang berkata-kata. Kalau ikut terjemah Melayu lah. Cumanya kalau kita ngaji kita Arab tinggi-tinggi sikit, sifat idrak ni 3 iaitu sifat ilmu, sifat pendengaran dan sifat penglihatan sahaja. Itu dia panggil istilah sifat idrak. Kita nak bahas, boleh nak bahas, cuma takut kita faham macam makhluk je. Sebab apa dia panggil idrak ni apa dia? Terjemah mudah idrak ni biasa idrak tu memahami, mengetahui. Tapi idrak mana lain, mana apa? Sesuatu yang berada di luar, kita dapat masuk, tangkap, masuk dalam. Tu contoh tu. Lalu mudah faham ni. Jadi contoh pendengaran dan penglihatan. Pendengaran, macam mana kita boleh tahu dia tu mendengar? Mestilah daripada luar. Dia mendengar suatu benda. Lepas tu, kalau contoh makhluk ni lah,
Dengar satu benda bunyi pong contohnya, bunyi latu-latu. Bising. Imah dengar tuk tak kau mana dukuk luar, masuk mana, masuk dalam pendengaran kita, kita pun dengar. Idrak tu kita melihat latu-latu. Melihat dengan apa? Melihat dengan mata. Di luar melihat, masuk tangkap kut mata kita, kita pun melihat. Ilmu sama juga. Ilmu tok guru cakap, kita tok guru dengar, kita tok guru bagi ilmu tu, kita pun dapat masuk dalam otak, dalam akal. Tu idrak. Tu asal dia. Itu kalau nak bahas gitu, nak bagi faham sebab apa idrak tiga tu. Itu sebab dia. Tu dia panggil nama sifat idrak. Sifat yang mana passion dia jenis daripada luar tangkap masuk dalam. Tu kalau terjemah mudah. Pura ibu dah faham tu. Jangan faham ke Tuhan gitu pula. Ada dua dalam dah, dalam Tuhan dah apa? Jangan gitu. Ni nak bagi faham ni. Nak bagi faham tu. Sebab tu nak faham, tak nak faham apa nama Allah Taala tak suruh makhluk ni, nak faham bahan makhluk dulu. Kita sekarang bahan makhluk. Idrak tu apa dia? Idrak tu ialah satu sifat yang mana satu benda tu daripada luar masuk ke dalam, tangkap ke dalam. Contohnya mendengar. Kita mendengar sesuatu tu asalnya di luar, lepas tu kita masuk dalam pendengaran kita, sistem pendengaran kita, dan kita pun mendengar. Itu idrak. Melihat, dia benda di luar, kita dapat tangkap dengan sistem penglihatan kita. Tu dia panggil melihat. Ilmu yang dia dengar, orang bagi tahu, gunggang, dia dapat tangkap, masuk maklumat, masuk dalam kepala, masuk dalam akal dia, masuk dalam otak. Selain daripada itu, sifat kudrat daripada dalam keluar. Nak bina rumah, dia daripada dalam, tenaga dalaman ni dia keluarkan, dia zahirkan. Tu kat idrak, dia luar. Iradah sama juga, ada benda dalam ni, dia pun zahirkan kehendak dia. Tu apa lagi? Sifat perkata, sifat kalam, dia daripada dalam keluar, bukan keluar ke dalam, tak. Beza dengan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan, daripada luar ke dalam. Gitulah seperti mana yang kita belajar. Kita nukil lagi. Itu sifat idrak. Sifat idrak tiga, iaitu sifat pendengaran, penglihatan dan juga pengetahuan. Tiga tu sahaja dia panggil sifat idrak. Jadi sekarang ni adanya sifat penghidup itu menunjukkan bahawasanya sabit sifat pendengar, pelihat dan pengetahuan. Ni contoh. Ni kalau dia kata sifat idrak lah. Kalau ikutkan sifat ma'ani secara umum, sifat ma'ani secara umum. Sebab apa? Sebab sifat ma'ani kalau kita bahas, tiba-tiba kita kata Tuhan mati, tak ada apa. Buat benda bahas lagi. Tu wallahu a'lam situ. Situlah yang kita nampak. Fihi nazar. Yang kita nampak situ. Dan iaitu sifat hayat tu syarat pada hukum akal. Tengok, pada hukum akal ya syarat. Bukan kata Tuhan tu mesti ada sifat perhidup baru mari kudrat iradat, bukan. Baru mari pelihat pendengar, bukan. Dia semua sekali dah. Cuma nisbah kita nak faham Tuhan ni tak boleh sekaligus. Kalau boleh sekaligus, tak ada sifat 20. 20 tu ikut tertib tak ada dah. Sebab kalau ikut tertib ni mana Allah Ta'ala wujud dulu baru mari qidam, baru mari baqa. Bukan begitu. Mari semua berlaku dah sejak azali. Cuma kita uzur untuk sebut semua serentak dan bahas semua serentak. Maka ulama memikirkan apakah sifat pertama yang kita nak letak. Tu sampailah dapat sifat 20. Lepas tu hak sifat hayat kenapa duduk belakang? Sebab dia itu seolah-olah syarat, macam syarat kepada sifat ma'ani yang lain. Dengan makna ada sifat hayat ni, ada sabitlah sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat sama bahasa kalam. Hayat tu tolak lah. Tu. Dia kata iaitu sifat hayat syarat pada hukum akal bagi segala sifat ma'ani. Tu kata dia lebih umum, sifat ma'ani secara umum. Cuma idrak tadi tu kalau dia nak kata sifat ma'ani, wallahu a'lam, kita tak pernah jumpa lagi lah. Sebab sifat idrak biasanya dia akan tulis dah sifatus sam'i wal basari wal ilm. Habis ni nukta. Tak ada dah wa ghairiha, tak ada.
Tiga tu je. Pergi buka lah kitab-kitab besar je, kitab-kitab besar Arab gitu sebut sifatul idraki huwa as-sam'u wal basaru wal ilm. Kalau ada huraian lain, boleh bagi tahu lah. Kau lah pernah dengar siapa-siapa cakap, oh idrak sini ialah ma'ani, kena buktikan lah. Kena buktikan kitab lah, kitab mana sebut. Dan kita tahu dah kitab mana sebut sifatul idrak huwa as-sam'u wal basaru wal ilm. Sifat kitab Hasyiah Syarqawi ada, Hasyiah As-Suhaimi ada. Kitab Hasyiah gitu lah diurang gini. Walau bagaimanapun hak tu tahu idrak tak idrak tu bukan fardu ain, tu je. Asal kita sabit kata Allah ada sifat berhidup, pengetahuan, pendengar dan pelihat, sudah. Tu fardu ain ya. Yang tahu idrak tu masuk kategori mana, tu tak ada apa, tu tak tahu tak apa. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Kemudian kata musannif dia kata, yakni lazim daripada tiada hayat ketiadaan segala sifat ma'ani. Nukta. Lazim mana? Bukan mana dulu kemudian ni. Mana? Bila sabit sifat hayat, adalah segala sifat ma'ani nisbah Tuhan. Tak ada sifat hayat, tak ada lah sifat ma'ani nisbah Tuhan. Tak ada. Dia buat kaedah begitu. Dan tiada lazim daripada ada hayat, ada segala sifat ma'ani, dan tiada sifat ma'ani nisbah pada hak yang baru. Ayat baru tu. Okey, nisbah Tuhan lazim kata ada sifat hayat, ada sifat ma'ani. Tapi kalau nisbah makhluk, sabit sifat hayat belum tentu ada sifat ma'ani yang lain. Betul tak? Betul? Contoh, dia hidup. Boleh tak dia lumpuh? Boleh. Tapi hidup tak? Hidup. Tapi tak ada sifat kudrat. Boleh tak? Boleh. Tu lumpuh. Wal'iyadu billah, stroke satu badan contohnya. Tak boleh gerak tu. Tak ada kudrat tu. Tapi hidup tak? Hidup. Dia hidup tapi bisu. Boleh tak? Boleh. Dia hidup tapi buta. Boleh tak? Boleh. Tu nisbah makhluk. Dia hidup tapi tuli. Boleh? Boleh. Dia hidup tapi tuli dan buta dan stroke semua ada. Boleh tak? Boleh. Memang tak boleh buat apa tu. Dah lah buta, dah tertuli, stroke pula ke atas. Memang tak boleh pergi mana. Bukan-bukanlah lagi pula stroke. Bila nak mati tak tahu. Tunggu mati lah orang macam tu. Tapi boleh hidup tak? Boleh hidup. Tu kaedah untuk nisbah makhluk. Tak sama dengan Tuhan. Habis. Adapun pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka lazim daripada ada hayat, ada sifat perhidup, ada segala sifat ma'ani. Tu tadi. Sebab apa dia kata gitu? Kerana sifat Allah itu. Tengok ejaan dia. Tadi sifat dengan ta marbutah ni sifatun. Mana sifat-sifat Tuhan. Kerana sifat-sifat Allah itu tiada bercerai, setengahnya setengah sifat daripada setengahnya setengah sifat yang lain. Tu passion Tuhan itu. Tuhan sifat dia bukan passion bercerai tangga. Kita bercerai tangga. Kita kudrat dekat sini, hayat kat sini, pelihat kat sini, pendengar kat sini. Pisah. Boleh Allah Ta'ala tarik buta dalam tarik pelihatan dalam keadaan dia masih lagi boleh mendengar, dalam keadaan dia masih lagi ada kudrat, dalam keadaan dia masih lagi ada terhidup. Boleh. Mana cerai kita ni? Kita ni sifat bercerai. Allah Ta'ala zat Tuhan bukannya bercerai. Macam mana hakikat tak bercerainya sifat Tuhan? Tu tak payah fikirlah. Wallahu a'lam bihaqiqatihi. Tak tahu. Cuma ulama kata, kita kata sifat Allah Ta'ala, sifat perhidup tu kalau sabit ada, maka ada sifat ma'ani yang lain. Kerana apa? Kerana sifat Allah tidak bercerai tangga. Maknanya sifat makhluk ni jenis bercerai tangga. Cerai maknanya pisah antara satu sama lain, ataupun boleh cabut dalam keadaan sifat lain masih ada. Kudrat ada tapi tuli, kudrat ada tapi buta. Allah Ta'ala gitu ke? Bukan. Tu Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan tiada bercerai ia sifat Allah daripada zat yang qadim selama-lamanya. Adalah tak bercerai antara segala sifat. Kemudian sifat dengan zat pula tak bercerai. Kita boleh bercerai. Contoh warna hitam, kulit kita boleh tak jadi putih? Boleh. Hitam tu hilang. Boleh tak kita ni lumpuh wal'iyadu billah? Boleh. Allah Ta'ala tarik sifat kudrat. Boleh tarik, boleh pisah tu.
Allah Ta'ala bagi penglihatan umur sekian-sekian, wal'iyadzubillah Allah bagi buta, Allah tarik penglihatan. Boleh tak? Boleh. Tu boleh tarik. Boleh cerai. Allah Ta'ala sifat dia dengan zat dia selama-lamanya ada dan sungguh, tak boleh cerai tanggal. Tu dan adalah hayat, sifat penghidup itu tiadalah ta'alluq. Ta'alluq pula dah. Antara benda yang tauhid ni, belajar tauhid ni yang boring ni, ngaji ta'alluq. Benda ta'alluq. Pas ta'alluq. Aku ta'alluq. Aku dengar ta'alluq ni buku sejarah ta'alluq apa? Ta'alluq negara. Tu ta'alluq negara. Ni ta'alluq lain. Batu ilmu tauhid ni ilmu yang mahal. Dia ilmu yang mahal satu, dan ilmu yang payah nak faham walaupun nipis tak dia. Kalau pekoh tu kita tebak, kalau kita berjilid-jilid lah daripada ujung sana ke ujung sana, itu susut. Tapi kalau kita baca, kalau kita kerti arak sikit, kerti masalah, faham ya. Mudah ya. Jadi tentang sah batal, sah buat gini haram, buat gini sah, buat gini haram, itu je lah. Tapi tauhid ni, Allah, kita nipis ya. Tapi lah Allah, tu tahu mengaji tak faham. Kalau tak mengaji tak tahu. Biasanya kita tauhid sifat 20 ni untuk meneguhkan keimanan. Bukannya baru nak masuk, bukannya nak bagi orang masuk Islam mengaji sifat 20 ni, bukan. Dia nak menguatkan keimanan. Itu fungsi sifat 20 punya tauhid ni, untuk menguatkan keimanan. Sebab tu dia mari ta'alluq ni. Dia tak tahu, tak ada masalah, tak fardu ain. Tapi kalau silap faham, masalah lah. Tu ya. Dan ta'alluq ni kalau tahu lebih bagus. Sebab apa? Sebab sekarang ni zaman syubhat akidah banyak. Hatta orang mengajar sekalipun. Tambah kat TV lagi banyak. TV tu macam-macam, jemput mana-mana ustaz hurai bab akidah. Mengarut sokmo. Belum pekoh lagi. Pekoh mengarut, akidah mengarut. Pekoh mengarut boleh tahan lagi, kuk-kuk boleh tanggung mazhab lain. Kalau akidah tanggung mazhab apa? Mazhab sesat ya. Tak betul sesat tu je akidah. Kalau pekoh tak betul mazhab Syafi'i, boleh jadi betul mazhab Hanafi. Boleh jadi betul mazhab Hanbali, boleh jadi betul mazhab Maliki. Banyak kebarangkalian. Tapi kalau akidah salah, nak betul mazhab mana lagi? Khilaf dalam akidah ni sikit, bukan banyak. Sikit je. Dia buat satu kitab khilaf antara Asy'ariyah Maturidiyah, satu je. Tapi kalau khilaf bab fiqh, pada ujung sana pun tak habis. Boleh susun. Tapi kalau akidah, khilaf antara Asy'ariyah Maturidiyah, ulama buat kitab soni je, ciri je. Tak banyak pun. Hak lain semua usul, lain semua pokok belaka. Sikit saja furuk, masalah cabang yang beza antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang mana kedua-dua ni ahli sunnah. Selain daripada tu, beza antara manhaj akidah. Bukan beza mazhab macam fiqh ni tak. Beza mazhab akidah ni beza manhaj tu. Satu lurus, lain terpesong. Kalau fiqh ada 500 mazhab pun 500 tutup. Ada 500 mazhab, tak kisahlah 500 tu betul lah kau atas ijtihad masing-masing. Tapi kalau akidah ni sikit terpesong, habis. Sesat fasik atau sesat kafir, dua tu je. Kalau terpesong dua je, sesat kafir ke sesat fasik, tu je. Kalau hak tu iman lah, hak tu je. Sebab tu kita akidah ni dia ilmu yang mahal. Dia ibarat permata yang di bawah lautan. Nak korek dia tu perlu sungguh. Kalau buat relax itu, buat balai-balai itu, tak apa. Kena buat kan? Kalau pekoh ni ibarat laut. Kita nak cedok sana boleh. Tapi kalau tauhid dalam permata, kena korek sikit . Permata ni tak banyak, laut banyak tapi tak banyak mana. Laut banyak lagi. Pekoh tu ibarat laut. Banyak benda. Ulama faham. Kita boleh cedok minum. Tak tercedok pun ada. Sebab luas sangat laut tu. Tapi kalau permata tu kena sikit susah lah. Kena pakai macam-macam. Tu kalau nak hirup laut tu senang je. Ambil kolej, ambil gelas, hirup senang. Tinggal mau tak mau je. Tapi kalau mutiara tu, itu kena orang yang
bersungguh dah orang yang mahir sahaja yang boleh masuk dalam tu. Tu hak yang dalam tu yang sedap. Kalau macam contoh orang belajar ilmu ikan lah, kalau ikan tu, ikan hak paling dalam lagi sedap. Bukan hak dasar-dasar ni. Hak dasar maksudnya atas tu, bukan. Dia hak lebih dasar laut lagi sedap. Lagi sihat dan lagi sedap. Ikan yang berada di bawah laut tu, lagi bawah lagi sedap. Tu yang kita dengar lah daripada pok-pok ikan ni. Bukan buat kaedah sendiri. Yang kat sungai-sungai yang apa cetek-cetek ni kurang bagus, kurang sikit. Walaupun ikan, dia ikan yang bagus, ikan laut pula had dalam-dalam. Tu bagus untuk kesihatan. Tu ibarat tauhid dan fiqh berbeza dia. Tu kata Contoh Sami ni contohnya 100 muka, nak habis 100 bayar oi. Dia tak macam Sabila Kifayatul Muhtadi ke Buriyatul Tulak ke, baca-baca boleh jadi kuliah maghrib tu satu kuliah maghrib satu muka surat. Sebab apa? Masalah ya. Gua so. Kata, haram habis tu ya tinggal dengar habis tauhid ni nak faham. Kan main. Sebab tu jarang orang boleh mengajar tauhid, jarang. Kalau boleh tu, kalau boleh tu jarang sangat. Tak banyak. Yang banyaknya orang boleh mengajar fiqh. Tu pun ada silap lah. Ada yang silap, ada betul. Hak mengajar hadis banyak. Ngaji Riyadhus Shalihin. Set-set tu baca hadis, hurai. Hurai kalau tengok syarah hadis tak apa, kadang-kadang hurai ikut kepala otak ni. Habis. Ni antara ilmu-ilmu yang semuanya dalam kitab Rusami ni bukan fardu ain, sikit je fardu ain. Kalau nak ikut fardu ain sungguh kuliah maghrib satu kali je selesai tauhid. Tapi sebab apa dibahas supaya kejap je. Kita ni bukan daripada murtad kepada nak Islam, bukan daripada kafir asli kepada nak Islam dah. Kita Islam dah ada iman, cuma nak kuatkan. Nak kuat daripada apa? Daripada nak bentengkan daripada akidah sesat akhir zaman yang kita tak tahu nak berhujah dengan apa. Kita bukan reti hujah pun. Kalau mari kat kampung kita orang sesat, boleh tak kita kata dia sesat? Apa hujah kita? Sudah kita. Dia wujud tak mari ya, boleh relax dulu. Kalau mari tu Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh lari bila nampak Dajjal. Sebab Dajjal tu tokoh kesesatan yang utama di akhir zaman. Orang tak boleh ingkar, pasti akan mengaku dia Tuhan. Pada hak tu gagak kita kan. Habis. Ini ta'aluk pula. Jadi dia kata, dan adalah hayat yang sifat berhidup itu tiada ta'aluk dengan suatu. Ta'aluk tu fungsi. Kait apa sifat berhidup ni? Tak ada kait dengan apa-apa. Sebab apa? Contoh sifat kudrat. Apa kaitan dia? Sifat kudrat dia apa tugas dia? Ialah untuk mencipta makhluk dan meniadakan dia. Jelas. Itu tugas dia. Iradat buat apa? Iradat berkehendak benda-benda yang harus, benda-benda yang boleh diletakkan segala makhluk ni. Mana? Itu ada ta'aluk ada. Kemudian ilmu dia, ilmu sifat pengetahuan. Dengan sifat pengetahuan Allah mengetahui segala yang wajib, segala yang mustahil, segala yang harus. Senang. Sifat pendengaran, Allah mendengar segala perkara yang ada. Sifat pelihat, Allah melihat segala benda yang ada. Sifat pengetahuan, sudahlah. Sifat berkata, Allah berkata-kata segala perkara yang wajib, mustahil, harus. Tiba-tiba sifat penghidup, adakah kita boleh kata sifat penghidup dengan sifat penghidup Allah hidup dan menghidupkan orang? Bukan. Menghidupkan orang tu sifat kudrat. Ihya wa imatah. Ihya menghidupkan dan imatah mematikan. Mematikan, menghidupkan, meniadakan, mengadakan, memberi rezeki, itu semua kerja kudrat. Jadi sifat penghidup ni bukan kita kata gini, Allah bersifat dengan sifat penghidup, dengan sifat penghidup Allah hidup, Allah menghidupkan orang, bukan. Sebab tu kita kata sifat penghidup tidak ada ta'aluk. Bukan makna kita kata sifat penghidup itu dia menghidupkan orang pula. Dah menghidupkan orang bukan dengan sifat hayat, tapi dengan sifat kudrat. Sebab apa penting ta'aluk ni zaman sekarang tu? Puan mengajar depan ni kadang-kadang tak reti. Dia tak mau mengajar sifat 20. Dia bahas hadis tafsir saja. Lepas tu dia hurai Quran, kita silap. Kita pun tak perasan silap sebab dia baca hadis. Nak kata silap, dia baca hadis tu. Tu kata. Tu dia panggil syubhat dalam penerangan.
Contohnya apa dia? Contoh dia kata ada hadis Nabi SAW, kita akan dapat melihat Allah Ta'ala seperti mana kita melihat bulan purnama. Hadis. Itu dia Hurairah kata, oh kita melihat Allah Ta'ala nanti di syurga di atas tu seperti mana kita melihat bulan purnama di atas langit. Kena. Betul ke salah tu? Tu dia baca hadis tu. Takkan Nabi SAW salah ke? Bukan masalah Nabi salah ke tak. Dia Hurairah tu ikut kepala otak. Nabi tak salah. Nabi nak kata yang sama tu dari sudut kejelasan lihat tu. Mana lihat tu jelas macam kita lihat bulan purnama, bukan dari sudut Allah berarah macam arahnya bulan purnama. Tu. Lepas tu dia kata pula Allah Ta'ala boleh menjadikan dirinya berarah di syurga. Tengok. Kalau orang belajar ta'aluk boleh faham, tolak lalu tak? Hang tu guru ke, hang ustaz ke, hang profesor ke? Tak betul. Apa? Sebab menjadikan dirinya dalam syurga mustahil. Sebab apa mustahil? Sebab berarah. Berarah tu mustahil. Kudrat Tuhan tak buat benda mustahil. Kan boleh itu. Kalau belajar ta'aluk ni kalau dengar gitu anggu. Oh gitu habis Kalau orang gitu habis. Kalau anggu saja kata salah tak apa. Ni anggu betul juga. Habis. Kalau betul start pada situ betul, etika kita fasik lah sampai mati kalau tak bertaubat. Kalau etika fasik, pada setiap saat fasik sampailah kamu bertaubat semula. Lagi teruk akidah ni. Akidah ni fasik dia lagi teruk pada tak sembahyang. Kita ingat tak sembahyang teruk, kita tiba pergi sembahyang. Tiba tak sembahyang, puasa. Baca Quran, tak baca Quran, tiba tapi akidah gimana? Akidah kita tak betul. Tiba lalu sendiri. Pukul dengan otak. Akidah kita tak ambil tahu. Kalau bab sembahyang puasa tak sembahyang, nampak teruk macam kafir tu. Pukul bekas tu. Tak puasa macam kafir tu. Tapi akidah rosak, tak ada siapa nak ambil tahu. Pakai Quran, pakai hadis dah selesai ni. Mu'tazilah, Mujassimah, Musyabbihah, Jabariyah, Qadariyah, semua tu guna hadis Quran belaka. Cuma silap. Silap dia tu boleh jadi sesat, boleh jadi kafir. Hak kafir takut tu, hak silap fasik tu boleh tahan lagi. Tapi boleh tahan tu masuk neraka dulu lah. Tu ya. Kalau kafir tu tak ada can dah masuk syurga. Kalau fasik saja masuk neraka dulu beribu-ribu tahun baru masuk syurga. Boleh tahan lagi lah kalau boleh tahan api tu. Itu tu. Habis. Sebab tu kita kena tahu etika kita ni seharian ni betul ke tak ni. Kalau tak betul kena ubah segera. Lepas tu bertobat pada Allah Ta'ala. Misalnya kita ni esok-esok nak kahwin ke anak kena jadi wali. Syarat wali ni adamul fisqi, tidak fasik. Kalau kita fasik etika kan sah tak akad nikah? Tak sah sebab kita fasik kalau kita wali. Tambah kalau saksi lagi teruk. Saksi bukan syarat dia adamul fisqi, tak fasik saja, syarat dia adil. Adil ni lagi luas, tidak buat benda dosa besar, tidak berterusan buat dosa kecil, dan tidak menjatuhkan maruah. 3 lagi besar. Sekira-kira lagi tak Syekh Ad-Damir rahimahullah sebut lagi tak An-Najmul Wahash, orang yang menjatuhkan maruah ni kalau nak jadi saksi kena bertaubat daripada jatuh maruah. Walaupun jatuh maruah tu tak haram, tapi dia berlakukan sesuatu benda yang menjatuhkan maruah seolah-olah dia seronok dengan benda tu, maka dia kena bertaubat daripada benda tu supaya title adil tu mari kembali. Boleh jadi saksi lepas tahun. Tak berat ke tu? Hak tu kalau adil berat lah. Hak adamul fisqi, tak fasik ni. Kita ingat tak fasik ni Zohir pakai kepiah, pakai serban sampai lagi ke-7 tu, soleh dah ni. Zohir tak apalah. Mujur lah kitab fiqh. Nak kata sah di akad nikah ni, adil itu adil yang zahir. Mujur itu adil yang zahir sahaja. Mana zahir nampak baik, okey lah tu adil. Tu. Dia panggil saksi yang adil yang pada zahir. Adil ni ada dua, adil pada zahir, adil pada batin. Adil pada zahir ni mana kita tengok zahir dia macam orang baik, dia lah tu. Kalau batin ni mana kena cek pula, kena siasat pula, kena bawa mari saksi pula yang mengesahkan dia ni baik ke tak ni. Tu kalau masalah adil tak adil dalam bab saksi. Lepas tu kalau contoh dalam bab akidah, contoh kita fasik, kita jadi
Kita jadi saksi yang tu ya. Kita jadi saksi, kita ni fasik, orang tak tahu. Lepas akad nikah baru orang tahu. Lo fasik rupanya. Tak sah akad nikah tu. Guna. Sah ke tak akad nikah tu? Tu perbahasan lah. Nak kata kalau ada khilaf pun perbahasan tu ada. Punya beratnya saksi tu nak jadi adil, adamul fiski, tidak fasik. Tak fasik tu jangan faham tak sembahyang tak puasa je, tak fasik, tak fasik. Fasik ni bukan kena faham tak sembahyang tak puasa je, fasik lebak akidah pun banyak. Lepas tu kena ambil tahu akidah ni tu so buat lebih kurang. Kita nak jumpa dengan Tuhan tu akidah dia. Tu sekali jumpa malaikat pun akidah juga, kita akidah. Dia tanya benda-benda apa? Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Semua tu akidah laku. Lagu mana kita? Habis. Wallahu a'lam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.